Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pagi ini kita semua ceria hendaknya dan bangun mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan tugasan-tugasan yang telah kita rancang dalam kehidupan kita. Baik, sidang penonton pada hari ini tanggal Isnin 10 Mei 2021 bersamaan dengan 28 Ramadan 1442 Hijrah kita dipertemukan, dan ya, keluarga besar Tanya Ustaz, sedar tak sedar kita dah berada di penghujung bulan Ramadan. Hari ini 28, esok 29 dan 30 Ramadan, maka berbaki lebih kurang dalam 2 hari sahaja lagi bakal melabuhkan tirai Ramadan dan tibanya satu bulan yang disebut sebagai bulan Syawal yang dinantikan. Baik, sidang penonton, pada pagi ini kita bakal membincangkan berkenaan dengan topik berbelanja raya, satu topik yang menjadi penting juga dalam kehidupan kita bila mana kita nak melaksanakan ataupun masuk ke dalam bulan Syawal. Sudah pastinya ada sesuatu yang patut diuruskan dengan baik, iaitu perbelanjaan di hari raya. Baik, kita bakal membincangkan topik berbelanja di hari raya bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Apa khabar Ustaz? Selamat datang ke studio. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih. Dan sebelum kita berbicara lebih lanjut dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan kepada penonton-penonton, sebelum tu saya nak maklumkan awal kepada anda semua yang mungkin pada pagi ini nak bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu berkenaan dengan berbelanja raya, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 atau nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung. Mungkin bagi sahabat-sahabat kita yang tak berkesempatan pada pagi ini melihat dia Tanyalah Ustaz di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Dan satu perkara, jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, bila dikatakan berkenaan dengan berbelanja raya, pastinya kita memikirkan sesuatu berkenaan dengan keuangan dan juga apa yang patut dibeli, membezakan di antara keperluan dan kemahuan di musim raya yang bakal tiba. Baik, untuk permulaan ini, Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit ataupun bagi nasihat kepada penonton-penonton berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan berbelanja raya yang baik dan juga ke mana hala tuju perbincangan kita. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Daik Azrin, kemudian sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga terima kasih banyak-banyak kepada pihak TV3 dan juga penerbit dan juga kru-kru sahabat kita di Tanyalah Ustaz. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini dan kurang lebih daripada 60 jam tak sampai. Lebih kurang untuk kita menyambut Syawal. Dan kalau kita tengok pada topik semalam, topik sebelumnya dan sebagainya, maka semua itu membawa kepada keinsafan berkaitan dengan Aidilfitri ataupun berkaitan dengan hari raya Ramadan kita. Jadi pada pagi ini tiba-tiba kita letak topik berbelanja raya. Ini satu topik yang tiba-tiba kita kena tarik break balik, tengok balik, kan. Tengok kita punya kewangan dan sebagainya. Dan ini merupakan satu perkara yang insya-Allah sangat penting untuk kita bincangkan. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-14, Allah menyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubusyahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang bermaksud iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan telah dihiaskan manusia ini iaitulah dengan nafsu syahwatnya, iaitu terhadap apa? Terhadap wanita-wanita, isteri-isteri, kemudian terhadap anak pinak, dan kemudian juga berkait rapat dengan harta yang bertimbun-timbun, kan,
berkait rapat juga dengan apa yang kita panggil sebagai binatang-binatang ternakan, berkait juga rapat dengan apa yang kita panggil sebagai kenderaan-kenderaan yang hebat, dan juga berkait rapat dengan kebun-kebun. Dan kemudian Allah menyatakan yang demikian itu adalah perhiasan dunia, dan Allah menyatakan akhir pada ayat itu yang paling terbaik adalah mereka yang mana mengingati syurga Allah, ingin kembali ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah telah menjadikan harta ini sama ada kenderaan, sama ada rumah, sama ada kehebatan, pangkat dan sebagainya. Jadi semua itu antara perkara yang sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia. Dan kalau kita tengok ayat ni rupanya tuju kepada lelaki. Kan? Sebab ayat ni ceritakan untuk manusia, dan khususnya lelaki ni dia tak payah banyak sebenarnya. Dia ada 3 ta cukup lah. 3 ta. Apa dia tu? Tahta, wanita, harta. Cukup dah tu. Kan, yang lain tu tak perlu. Jadi daripada sudut ini kalau kita melihat kepada ayat ni secara lebih mendalam, akhirnya rupanya kita tahu bahawa dia adalah kopi saja. Dia adalah sementara saja, dan akhirnya Allah nak bagi tahu bahawa sebenarnya apa yang kamu ada ni, kebun, harta bertimbun-timbun kan, ataupun anak pinak, ini sebenarnya adalah sekadar gambaran sewaktu mana kamu nak balik ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut juga dalam surah Kahfi ayat yang ke-46, Allah menyatakan kepada kita al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak-anak dan juga harta ini merupakan salah satu daripada perhiasan-perhiasan dunia. Kan, jadi ini kita kata adalah pelengkap kepada kehidupan, dan kita melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW sebagai contoh dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, wa yukrahu an kasratis su'al wa ida'atil mal. Atau kama qala Nabi SAW, dimakruhkan, tidak disukai mereka yang banyak berkata-kata, banyak bertanya kan. Kemudian juga mereka yang mana mensia-siakan harta. Jadi Allah bagi harta, Allah bagi segala kemewahan, maka semua itu antara perkara yang mana kita perlu uruskan secara yang paling terbaik. Dan saya ringkaskan, sebenarnya kalau kita lihat daripada kita kata statistik yang dikeluarkan oleh FCI pada 2018. FCI ini adalah satu gagasan, satu kajian yang ditubuhkan di bawah Bank Negara dan juga kerjasama dengan KWSP, kerjasama dengan Suruhanjaya Security dan sebagainya untuk menilai sejauh mana rakyat Malaysia ni berbelanja. Kan, kalau berdasarkan kajian itu ada 4 item, 4 perkara. Pertama, perkara yang sangat membimbangkan adalah pertama daripada sudut ilmu keuangan, pengurusan keuangan. Itu yang pertama. Sebab kalau kita tengok, hanya di Malaysia ni mengikut statistik 31% rakyat Malaysia ni yang tahu menguruskan keuangan. Maksudnya hampir 70% dia tahu tak tahu. Kan? Kalau Singapura lebih kurang dalam 75%. Lebih tinggilah sebab dia orang punya ilmu, education, pendidikan dan sebagainya. Jadi ini antara benda yang kita mukadimahkan pagi ini untuk supaya kita tahu dan kita dapat memahami sebenarnya apakah keadaan krisis ataupun keadaan kewangan rumah tangga kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada sudut perbelanjaan dan juga simpanan. Kan, sebab itu banyak lebih kurang dalam 84% bila mana kita ada, sebenarnya kita simpan duit tapi hujung bulan tu tak ada. Kan, simpan hujung bulan tu tak ada. Kan, jadi itu antara satu perkara yang membimbangkan juga. Kan, dan akhirnya akan memberikan sebenarnya kita tak ada simpanan pun walaupun kita simpan dulu tapi hujung bulan kita kosong balik. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bila mana berlaku kecemasan. Sebab tu data yang dikeluarkan sebanyak lebih kurang dalam 56% dan 56% bila mana kita ni dalam keadaan kecemasan, hanya lebih kurang dalam 56% itu yang tidak mampu menyediakan sebanyak RM1,000 dalam keadaan kecemasan itu. Ini sangat membimbangkan. Dan kemudian yang keempat adalah simpanan persaraan ataupun pada waktu yang umur tua lah, persaraan lah. Sebab tu KWSP lebih kurang mencadangkan kalau kita ni, maksudnya kalaulah kata umur 55 kita bersara, maka sekurang-kurangnya kena ada 240,000 dalam simpanan kita untuk kita gunakan selama setahun. Kerana kalau selama berapa tahun lah untuk kehidupan kita, kerana kalau ikut oleh statistik dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, umur rakyat Malaysia ni lebih kurang dalam 74.8 tahun. Hampir 75 tahun secara purata umumnya. Maka untuk hidup selepas 55 tahun tu dan ke atas, maka diperlukan lebih kurang dalam 240,000. Kalau rata-rata kita tengok, KWSP itu sendiri lebih kurang dalam 85% mereka yang gaji bawah 5,000. Macam mana tu?
Kan, jadi bila bawah 5,000 ni nak simpan 240% tu 240,000 tu sukarlah. Jadi dia kena ada bijak, dia kena tahu dan macam mana untuk dia merancang daripada sudut keuangan, mungkin ada income tertentu, pendapatan luar dan sebagainya selain pada gaji, maka semua ini dia kena atur secara baik. Jadi 4 perkara ni sangat membimbangkan rakyat Malaysia, yang mana mereka kena ada ilmunya, kena tambah, kena bincang ataupun kena mencari dan sebagainya untuk kita insya-Allah lebih lanjut kita bincangkan pagi ini insya-Allah. Baik, benar. Macam Ustaz kongsikan tadi kepada kita berkenaan dengan kebimbangan bagi rakyat Malaysia, lebih kurang 31% sahaja yang benar-benar bijak di dalam menguruskan keuangan ataupun perbelanjaan. Kalau tadi kita lihat 4 perkara yang Ustaz sebut adalah pertama berkenaan dengan menguruskan keuangan, yang kedua perbelanjaan, yang ketiga berkenaan dengan kecemasan dan juga yang keempat simpanan persaraan, yang mana 4 perkara ini mungkin boleh kita masukkan juga dalam perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan bagaimana yang disebutkan berbelanja raya yang baik. Baik, sama-sama kita nantikan sehingga ke penghujungnya, pastikan kita dapat dengan baik bagaimana cara nak berbelanja yang sebenar-benarnya membezakan di antara kemahuan dan juga keperluan di hari raya. Baik, kita lihat soalan pertama pada hari ini di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanya dari Puan Rahizah. Baik, katanya Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 soalan di sini. Yang pertama dari sudut perspektif Islam. Apakah sebenarnya perbelanjaan raya yang diperlukan, yang perlu dilakukan dan yang perlu disediakan oleh seorang Muslim untuk sambutan hari raya? Dan soalan yang kedua, perbelanjaan yang bagaimanakah yang baginda Nabi SAW amalkan di setiap kali sambutan perayaan? Terima kasih Kak Zah Jenuh Pahang. Terima kasih Kak Zah atas soalan yang ditanyakan. Terbaik soalannya dan kita serahkan kepada Ustaz untuk pencerahannya. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Zah, dan satu persoalan yang sangat penting untuk kita bincangkan, iaitulah berkenaan dengan keadaan kita berbelanja, keadaan kita di sana adakah keperluan ataupun kehendak dan sebagainya. Jadi sebelum kita keluarkan duit itu untuk dia duit di sini maksudnya pertama kalau keperluan tak ada masalah. Tapi bila kita kata nak sedikit luxury lah, nak sikit kemewahan. Nak tukar lansir kan, ataupun nak tukar sport rim baru contoh kan. Ada juga yang macam tu walaupun tak keluar raya kan PKP, tapi walaupun rim tu tak ada kena-mengena dengan raya. Tak ada kena-mengena dengan raya kan. Tapi dia tetap semangat untuk tukar kan. Jadi bila kita sebut tentang perkara ini, secara umumnya kita kena lihat kepada, kita boleh ringkaskan kepada 4 perkara. Jadi 4 perkara ni, yang pertama sekali adalah kita kena tengok daripada sudut adakah ia menambah hutang ataupun tidak. Kan? Adakah ia menambah hutang ataupun tidak? Kalau menambah hutang ni masalah. Kerana kalau kita melihat daripada sudut kajian-kajian dibuat oleh pakar-pakar ekonomi, melihatkan bahawa sesiapa yang mana ada hutang 1/10%, maksudnya daripada pendapatan dia itu, dia bayar hutang 1 hingga 10% saja. Yang ni mewah. Maksudnya dia ni kira macam bebas hutang lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau 10 ke 30%, yang ni kita boleh panggil sebagai sihat walafiat lah. Kan biasalah tu. Maksud memang dai pun ada, saya pun ada, semua kita ada hutang kan. 2-30% ni biasa. Sihat walafiat. Sihat walafiat. Sedang-sedang. Tengah-tengah kan? Okay. Tapi kalau 30 ke 40, maka yang ni kita kata dah sedikit sesak nafas. Kan? Sikit sesak nafas. Tapi bila pergi kepada 40 sehinggalah ke 50, yang ni HDU. Sikit-sikit lagi nak pergi ICU. Kan? Masuk 60 ke 80%, maksudnya daripada seluruh jumlah duit itu hanya membayar hutang. Maka yang ni ICU. Yang ni tunggu masa. Jadi kita kena tengok tu hutang kita, nisbah hutang, ratio kita, nisbah tu sebelum kita nak belanja lebih. Sebab nanti kita akan pergi kepada isu menambah hutang. Yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok adakah kita mempunyai simpanan ataupun kosong simpanan pada bulan itu. Kan, maksudnya kita mungkin ada 200, jadi 200 ni kita nak belanja habis ke ataupun sebenarnya kita nak simpan sikit. So simpan itu benda yang sangat penting sebenarnya. Walaupun kita rasa alah RM10 simpan buat apa kan, tapi sebenarnya kita kecil-kecil dulu 50 sen pun simpan. Kan 20 sen pun simpan, masuk belanja sekolah, balance tu kita sebagainya. Jadi semua ini antara perkara yang kita perlu tengok. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ini masih lagi kita punya hujung bulan kita tu gajinya adalah kosong. Maksudnya 28 kan, 27, tengok sehingga RM1.
RM1 tu pun kalau boleh keluar lagi, tapi tak boleh keluar kan. Kan. Jadi itu antara benda yang kita kena perhatikan pada yang ketiga. Dan yang keempat kita kena tengok juga adalah supaya kita ni tidak meminjang pula kepada orang lain. Kan, maksudnya ni nak kena sekian-sekian, ni nak kena sekian-sekian, nak kena ada lansir apa semua ni. Jadi kita buat pinjaman, maka akhirnya bila berhutang jadi pinjaman, dan ini akan memberikan kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi perbelanjaan ini dia bukan hanya sekadar kita tengok jangan membazir, tengok kita kena infak, bukan. Itu paling baguslah. Tapi kita nak tengok juga daripada sudut perancangan secara pakar-pakar keuangan membincangkan tentang perkara ini. Itu benda yang kita perlu sangat perhatikan. Dan yang kedua, bila ditanyakan tentang persoalan bagaimana cara Nabi SAW berbelanja. Nabi SAW, kalau kita tengok daripada hadis riwayat daripada Saidina Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kita tengok Nabi makan apa? Kan, Nabi SAW hanya makan yakulut tamarat. Nabi makan beberapa biji kurma di pagi raya. Kan, tak ada balik tu pula masak ke apa ke, tak ada. Maksudnya sekadar macam hari-hari biasa. Dan mungkin kalau kita nak menyambut kegembiraan itu, kita ada mungkin tambah sikit-sikit kan. Ada lauk, ada sekian-sekian, tak ada masalah daripada sudut tu. Tapi Nabi mengajar kita bagaimana cara berbelanja sewaktu berhari raya. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut pakaian Nabi SAW, Nabi secara ringkas saja. Sebab tu dalam hadis riwayat daripada Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, juga daripada anak beliau daripada Saidina Abdullah bin Umar, dan riwayat daripada Jabir bin Abdullah dalam riwayat Al-Baihaqi, Nabi ni adalah orang bagi jubah, Nabi ada pakai jubah yang baru ataupun yang paling tercantik. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kata dalam kitab beliau kita pakai ni baju ni bukan baju baru, tapi baju yang paling terbaik yang kita ada. Maka itulah secara ringkasnya saja apa yang Nabi SAW, dan kemudian Nabi meneruskan sedekah, syariat-syariatnya, solat hari raya dan sebagainya, seperti mana kehidupan bagaimana Ramadan, maka selepas Ramadan pun begitulah juga. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan baju tadi bukan baju yang baru, tetapi sebenarnya baju yang cantik dan juga baju yang kita suka. Bila mana kita pakai di pagi raya, walaupun dah 3 tahun 4 tahun lepas pun tetap cantik, tetap elok, maka silakanlah bolehlah pakai. Itu namanya jimat merancang keuangan saya. Baik. Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Azhar dan Ustaz. Okay, saya Ismail. Saya begini tanya Ustaz. Bagaimana cara agar kita dapat mengatasi sikap mubazir dalam perbelanjaan raya mengikut kemampuan tetapi bukan kemauan? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana kita nak elakkan sikap membazir itu bila mana nak menjelang perayaan, kita boros sikit, agak boros mengeluarkan keuangan. Jadi itu yang menjadi kerisauan, dan bagaimana nak kontrol perkara tersebut, kawal daripada membazir. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail. Bila sebut tentang membazir ni, biasanya kita tahulah ayat berkaitan tentang saudara syaitan. Dalam surah Isra ayat 26 dan ayat 27, Allah menyatakan wala tubadzir tabdzira innal mumadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu membazir berlebih melampau, kerana ia adalah daripada saudara syaitan. Dan sebenarnya bila kita mengkaji pandangan-pandangan para ulama, antara disebutkan oleh Imam Mujahid dan juga dinukilkan oleh itulah Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Fadhul Qadir, rupanya dekat pasar ni dia ada syaitan dia. Kan, pasar ni tak kiralah online ke apa, dia ada syaitan namanya Zalanbur. Zalanbur ni tugas dia apa? Tugas dia adalah menghasut. Tugas dia kalau peniaga itu kurang sikit timbang lah kot. Kan, kalau ada koyak ke aib ke apa, sembunyi supaya orang beli. Termasuk juga rupanya pelanggan. Walaupun tidak ada hadis yang sahih menyatakan bahawa nama syaitan itu adalah Zalanbur, yang mana menghasut tentang jual beli apa semua ni, tetapi sebenarnya memang adalah tugas itu, dan ia merupakan salah satu daripada perkara yang kadang-kadang kita nampak tu biasa je, tapi kita nak yang terbaik. Kita kalau boleh kita nak bertukar-tukar setiap tahun. Kalau boleh dia adalah tu, dia tengok ini tak boleh lepas peluang ni. Jadi semua tu online ke tak online, maka rupanya dia ada pengaruh besar. Dan kalau kita melihat daripada apa sebenarnya di sebalik membazir itu, kita akan tengok bahawa Islam ini dia meletakkan kita sebagai satu orang yang pertengahan dan sederhana. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami telah jadikan kamu umat yang pertengahan. Pertengahan ini maksudnya adil, pertengahan ini maksudnya tepat,
dan pertengahan ini maksudnya adalah menimbang tara pada setiap perkara yang dia lakukan. Kata Imam Tabari rahimahullah, maksudnya kalau dia itu satu perkara yang sangat bagus, maka dia tidak melampau. Kemudian satu perkara yang kurang, dia tidak pula dalam keadaan yang berlebihan dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul, kita akan nampak bahawa sebenarnya, tapi cantik tadi, ayat tadi, 143, kena adil. Dalam Baqarah ada 286 ayat. Dia duduk kat tengah-tengah ayat tu. Jadi seimbang ayat tu, seimbang juga perbuatan kita dalam menguruskan perbelanjaan. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan yang ditanyakan tentang membazir di hari raya. Baik, sedang menonton, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Perbincangan kini kembali diteruskan berkenaan dengan berbelanja raya. Bagaimana belanja yang baik dan elakkan daripada pembaziran. Itu yang bakal kita bawakan pada hari ini sebagai panduan perbincangan kita. Baik, sebelum kita meneruskan, kita saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan status terkini kes COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang semalam. Baik, kita lihat berkenaan dengan kes COVID-19 Malaysia, jumlah kes keseluruhan 440,677 kes, yang mana kes baharu setakat semalam iaitu 3,733 kes dan jumlah kes tempatan 3,727 dan 6 kes import. Kes sembuh baharu 3,211 kes dan jumlah kes yang masih aktif 37,060 kes dan dilaporkan ada 26 kematian semalam, yang mana menduka citakan kita dan mohon kepada semua rakyat Malaysia terus mematuhi SOP dan kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19 dan bakal juga menjelang raya beberapa hari saja lagi, walaupun dalam keadaan seronok nak menyambut tibanya Syawal dan juga hari raya pada tahun ini, pastikan dalam keseronokan kita tetap berjaga-jaga kerana ada musuh yang tidak kelihatan masih lagi sedang berleluasa. Baik, sidang penonton, mari kita kembali meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan berbelanja raya. Kalau tadi kita dah kongsikan tentang bagaimana nak mengelakkan pembaziran, pastikan kena tahu apa yang patut dibeli dan juga apa yang bila mana kita beli itu mungkin boleh menambahkan hutang dan menyebabkan kita akan bertambah pula meminjam kepada orang lain. Dan Ustaz, berkenaan dengan berbelanja raya ini, mungkin Ustaz ada sesuatu yang nak dikupas ataupun nak ditegur kepada penonton-penonton berkenaan dengan bagaimana ada di antara kita yang selalu nak berlawan ataupun nak membanding dengan orang lain atas apa yang kita beli di hari raya. Bagaimana Ustaz? Membanding-banding dengan orang lain. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Da'i Azrin. Soalan tak disangka. Tak disangka. Jadi ada topik yang kita bincangkan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kalau kita membandingkan harga tu bagus. Betul. Tapi membandingkan dengan orang lain ni masalah. Betul. Kan? Kerana apa? Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila huwa man asfala minkum wa la taduru ila huwa man fawqakum." Kamu dalam bab urusan dunia ni, kamu kena tengok orang yang lebih di bawah kamu. Faham. Jangan lihat kepada orang yang di atas kamu. Kalau tengok orang yang di atas kita, kita sentiasa akan upgrade. Kita nak berlumba, kemudian kita nak bandingkan, nak kena tengok dan sebagainya. Maka akhirnya kita sebenarnya, kalau kita lihat daripada sudut dunia ini, apa pun akan upgrade, apa pun akan bertambah. Handphone akan ada yang baru, sofa akan ada desain baru, almari semua ada desain baru, motor, kereta semua akan ada desain baru. Padahal tukar sikit-sikit ya. Jadi membuatkan kita rasa macam tak boleh jadi ni, tak boleh jadi. Maka inilah kita kata daripada sudut asalnya, kalau kita pegang hadis ni, maka Nabi SAW ingatkan pada kita, urusan dunia ni tengok orang paling bawah kamu. Kalau kamu ada kereta, contohnya kita kata kereta-kereta yang hebat, kereta-kereta yang okey lah, kita tengok orang di bawah kita, ada yang
yang tak ada kereta, ada yang sekadar naik basikal, ada sekadar kita kata tidak cukup kelengkapannya, maka tengok orang di bawah kamu. Bukan maksud untuk kita tengok itu sekadar tengok, tapi kita bantu. Masa yang sama kita akan tahu bahawa nikmat Allah tu besar Allah bagi pada kita dan kita akan rasa bersyukur. Kalau tengok pada orang atas, yang tu bagus dalam urusan akhirat, bagus. Kan qiyamulai, dia ni lebih ni sedekah, kena sedekah lebih. Yang tu bagus. Tapi kalau urusan dunia ni, Nabi suruh tengok orang yang bawah kita, dan itu akhirnya akan memberikan kita rasa alhamdulillah, syukur kerana rupanya aku ni saya ni berada di tempat ni kira okeylah daripada dia yang di situ Allah uji dia dan sebagainya. Maka ini memberi kesan yang sangat besar melalui lisan Nabi SAW kepada kita. Betul. Sebab itulah Ustaz suka membanding-banding, khususnya bila mana di pagi raya itu, bila mana kita pergi menziarahi rumah sahabat kita, jiran kita, kita balik ke rumah kita kata, rumah dia 10 jenis kuih, pasal apa rumah kita 5 aja? Oh, ini tak boleh ni, kena cari lagi ni kan. Jadi suka membanding-banding dan juga merasa sentiasa tidak cukup. Baik, sidang penonton kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Hazrin. Ya, siapa di sana? Ni Nur Hayati Ismail dari Rawal. Oh, Puan Nur Hayati. Ya. Silakan soalannya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat ada 2 soalan. Soalan yang pertama, adakah kita dikira membazir sekiranya kita mampu? Dan soalan kedua, Kak Yat suka menghias rumah, tapi dengan kita membeli barang perhiasan rumah tu sebagai terapi diri dan menghilangkan tekanan, Ustaz. Oh, membeli perhiasan barang rumah untuk menghilangkan stres. Jadi bila kita tengok rumah kita cantik, hati kita tu rasa tenang dan bahagia, Ustaz. Tapi kita selalu dengarkan matlamat tidak menghalalkan cara. Mohon pandangan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Yat. Wow, satu soalan. Kalau tadi Ustaz kata soalan yang saya tanya tadi tidak disangka, ini soalan lagi yang tidak disangka-sangka ya. Oh, cantik soalannya dan juga membuka minda kita pada pagi ini berkenaan dengan katanya tadi, adakah dikira membazir juga kalau dia beli itu lebih tapi dia mampu. Dia kata tak ada hutang, orang tak ada, dia pun tak rasa stres bila mana beli sebab dia mampu. Dia kata adakah itu juga dikira membazir? Dan soalan yang kedua ni pun cantik juga soalannya. Dia kata sebab dia menghias rumah cantik, dia pasang pelita dekat dapur, dekat dalam rumah, kat ruang tamu kan, bukan pelita lampu, pelita api. Ya. Okey, dia kata sebab nak hilangkan stres, dia kata Ustaz. Jadi macam mana persoalan ni Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Yati ataupun Puan Yat. Kak Yat. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kalau kita melihat daripada sudut mampu itu sendiri, mampu ini sebenarnya kalau kita lihat sudut zakat, daripada sudut infak, memang kena mampu. Betul. Maka begitu juga kadang-kadang dalam urusan dunia pun kita mampu, kemudian kita beli. Cuma di sini kita lihat dari beberapa sudut. Sebab tu cantik satu ayat yang Allah sebut dalam surah Furqan ayat yang ke-67. Allah menyatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sangat cantik ayat ni. Allah menyatakan bila mana kamu berbelanja, bila mana kamu mengeluarkan harta, maka pada waktu itu kamu jangan berlebih-lebihan dan kemudian kamu pula jangan bakhil lagi kedekut. Kan? Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya demikian itu di antara keduanya adalah seimbang, sama. Jadi kalau kita melihat daripada sudut kadang-kadang kita betul-betul terlalu berjimat sampai ikan masin je kan. Ni kita lauk raya apa ikan masin je, apa jimat-jimat, tak kena juga. Tak kena juga. Dan dalam masa yang sama juga kalau kita tengok daripada sudut asalnya kita tak boleh bakhil dan juga belanja pula jangan lebih. Maknanya macam tadi Ustaz, pertengahan. Sedang-sedang. Jadi maksudnya kalau walaupun kita kadang-kadang kita mampu tapi kita rasa teringin nak makan. Teringin sikit nak apa, tak ada masalah. Sebab kita yang pentingnya jangan ada unsur-unsur membazir, jangan ada unsur-unsur riak ataupun untuk kita nak upload dekat Facebook nak kata oh hebat saya punya makanan hari raya pagi ni. Kan, jadi ini semua perkara-perkara yang kita perlu perhatikan dan tidak ada salahnya kalau kita mampu, maka pada waktu tu yang penting jangan membazir, jangan pula kita melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok daripada sudut makanan tadi, sebenarnya tuan-tuan kita kena faham, setiap kali troli yang kita bawa pergi pasar tu kan ataupun kita beli belah tu, 30% daripadanya adalah bahan buangan. Kulitnya, plastiknya dan sebagainya, sebenarnya 30% adalah bahan buangan. Jadi sebab tu kita cuba tengok, kita aturkan setiap apa yang kita beli dan sebagainya, walaupun kita mampu, kalau boleh jangan terlalu banyak buangnya. Sebab 30% tu normal biasa kan. Maksudnya kalau satu troli tu 30% tu tahu dah akan buang. Jadi kalau kita melihat daripada perkara yang sedemikian, maka banyaklah di situ perbandingan harga daripada sudut teknikal dan sebagainya, maka kita kena telusuri dan kena tengok satu persatu. Baik, kemudian persoalan yang kedua tadi kita bincang tentang hilangkan stres dan sebagainya. Hilangkan stres. Maksudnya bagi cantik, kita pun selesa duduk dalam rumah tu. Dan di sini rupanya ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Amr Al-As dan juga hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u maka kamu mulakan apa dia, tasaddaq biha, ibda'u binafsik, mulakan dengan infak ataupun belanja dengan untuk diri kamu. Kan, ataupun kita panggil sebagai self reward ke, ataupun reward yourself ke, ataupun apa, mulakan dengan diri kamu belanja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada lebih baru untuk keperluan yang lain. Jadi menunjukkan bahawa kalau kita maksudnya tujuan kita buat tu untuk kita suka, untuk kita selesa, untuk kita berada di rumah itu, maka setakat hiasan yang tidak termasuk dalam kategori yang berlebihan. Maksudnya kalau cat tu tiap-tiap tahun nak kena tukar cat kan. Kan? Sampai dinding tu pun kalau dia boleh cakap, dia pun akan kata boring betul kan. Dah 8 lapis dah ni kan. So kena tengok betul-betul tu. Jadi kita kata sekadar keperluan ataupun sekadar kita nak hilangkan stres, ada bunganya, ada apa, kalau dulu orang heboh tentang spider plant kan. Nak letak dalam rumah lah apa semua sebagai macam-macam lagi. Jadi semua perkara ni harus dibenarkan, tapi jangan kita kata rasanya lebih dah ni. So bila kita rasa lebih tu, maka kita berhenti dan kita jangan lagi upgrade ke, kita tambah lagi. Maka cukup sekadar untuk hilangkan stres ataupun apa, maka itu tidaklah menjadi satu perkara yang boleh mengharamkan kita. Sebenarnya harus dan buat, tak ada masalah, tapi sekadarnya. Walaupun kita mampu, walaupun kita boleh melakukan dengan lebih hebat daripada itu lagi, tapi pastikan jangan sampai melampau-lampau dan jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja ketika mana khususnya apa yang kita bincangkan, yakni di hari raya. Dan bila mana kita lihat raya ni memang satu menjadi trend ataupun gaya dalam kehidupan kita sejak dulu lagi. Bila mana tibanya raya, memang kita akan orang panggil apa, spend apa, ataupun memang peruntukkan satu keuangan yang memang banyak ya untuk meraihkan ataupun merayakan pagi itu dengan penuh gilang gemilang dan warna-warni. Sebab tu ada timbulnya Syawal yang berwarna-warni ya. Sebab kita memang nak gilang gemilang, tapi berhati-hati takut membazir dan menyebabkan kita susah di hari kelak. Baik, sidang penonton, lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Masrifah No Jamain. Baik, katanya Assalamualaikum Ustaz, raya dalam keadaan PKP tahun ini, adakah dapat membolehkan kita agar menguruskan perbelanjaan raya dengan lebih berjimat? Ini kerana ada di kalangan kita yang hilang pekerjaan, dan dalam keadaan itu apakah perlu untuk kita mengubah corak perbelanjaan dengan bersederhana mengikut kemampuan ataupun keperluan sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Puan Masrifah No Jamain atas soalan yang ditanyakan. Waktu PKP, perbelanjaan uruskan dengan baik kerana hilang pekerjaan. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan No. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada 214, rupanya kesesakan, kesusahan, harta ni memang antara perkara yang Allah uji. Allah Subhanahu Wa Taala sebut masathumud darra masathumul ba'sa wad darra waz zulzilu. Maksudnya adalah Allah menyatakan bahawa kita ni akan diuji oleh Allah tentang maksudnya kesusahan, kepayahan, kemudaratan dan juga digegarkan. Digegar di sini maksudnya dengan pelbagai sudut ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok statistik terbaru, anggaran 2.4 juta rakyat Malaysia ni akan hilang pekerjaan, PKP lagi ni. Jadi ini menunjukkan satu benda perkara yang kita sangat perlu berhati-hati ketika mana kita menguruskan daripada sudut keuangan kita, perbelanjaan kita dan yang selainnya. Dan bila kita melihat kepada perbelanjaan hari raya tadi, adakah boleh jadi kita ni satu orang yang kita kata apa, sangat berjimat cermat dan sebagainya? Betul. Kadang-kadang peristiwa-peristiwa tertentu mengajar kita tersentak daripada lamunan kita biasa keluar duit, tapi akhirnya kita tengok tak boleh jadi ni, kita kena susun balik. Sebab tu kalau kita perhatikan betul-betul, rupanya di sini kita ada beberapa tips yang diberikan oleh pakar-pakar ekonomi ni. Pertama, kita kena tengok nisbah hutang dan nisbah kekayaan. So, kita betul hutang kita tu, kekayaan kita, adakah perlu tambah lagi? Adakah kita nak kena belanja lebih lagi? Maka kemewahan itu bukan bila kita mewah, kena belanja mewah. Kan, kita kemewahan itu mungkin kita katalah contohnya berapa persen kemewahan kita, akan tetapi daripada sudut perbelanjaan itu jangan sampai situ. Jangan sampai tahap yang paling maksimum itu. Maka sekadarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ihsan pun kena ada. Ihsan di sini maksudnya kena tengok kepada ibu bapa kita, orang-orang adik-beradik kita kan. Contohnya ada orang bagi duit raya hari raya. Sebenarnya bagi duit raya bulan Ramadan pun bagus juga kan. Tapi bagi tahu ni duit raya kan. Itu pun bagus juga sebenarnya. Jadi yang tu pun bagi dua-dua. Ramadan bagi Syawal bagi kan. Itu lagi bagus kan. Jadi kena tengok daripada sudut itu kedua-duanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena tengok juga
daripada sudut ni jangan lupa ni siapa-siapa yang tak bayar zakat. Kita duk sibuk juga tentang PCB. PZB pun jangan lupa. Potongan cukai bulanan, potongan zakat bulanan pun kita jangan lupa. Tu harta kita apa semua ni pun juga adalah tanggungjawab untuk kita keluarkan harta. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah daripada sudut ilmu kita tu, kita kena upgrade. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, boleh tengok sekarang ni daripada sudut dekat dekat media sosial dan sebagainya, banyak dah pakar-pakar ilmuwan keuangan dan sebagainya yang telah pun adakan seminar khusus. Contohnya apa? Seminar kewangan COVID-19 contohnya. Jadi tuan-tuan cari masa, cari ruang untuk tengok benda tu, dan benda tu sejam 2 jam itu adalah tak membazir, tak rugi sebenarnya. Jadi kita tahu, kita boleh tengok macam mana nak susun perbelanjaan, macam mana nak susun kita punya kewangan dan sebagainya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, itulah jangan bahagia sekarang, merana waktu depan. Apa dia tu? Itu banyaklah benda-benda yang boleh kan kita kata, oh okey, sekarang ni kita guna je sebagainya, nanti masa depan kita akan merana dengan sebab hutang-hutang, terkandas dan sebagainya. Maka ini antara perkara-perkara yang kita perlu perhatikan ketika mana kita belanja. So walaupun kita diuji, walaupun dalam keadaan kita ni PKP dan sebagainya, hilang pekerjaan, mungkin sana berniaga, bazar dan sebagainya tutup dan semua, maka semua itu akan memberi kesan sebenarnya kepada kehidupan kita, dan akan tetapi di situlah sebenarnya mengajar kita bagaimana menyusun keuangan cara yang paling terbaik, dan insya-Allah mudah-mudahan ada simpanan yang ada ruang di situ untuk menyimpan, mungkin juga dipikirkan untuk melabur dan sebagainya, tapi kita kata at least simpan dulu. Paling kurang simpan dulu, dan itu mudah-mudahan insya-Allah bagi kita pandai, cerdik pengurusan daripada sudut kita punya financial literacy. Financial literacy ni maksudnya menguruskan keuangan kita ketika mana kita lebih-lebih lagi pada PKP ataupun pasca kita punya menghadapi COVID-19 ini, insya-Allah. Bijak menguruskan keuangan, belanja juga, tapi pastikan kita ada simpanan untuk masa depan, dan takut dan khawatir ada benda yang tak diingini berlaku. Baik, sidang penonton kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia pada pagi ini menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Walaupun ada tugasan-tugasan yang nak dilakukan, rancangan nak pergi ke mana-mana pada hari ini ataupun nak pergi ke tempat kerja, melaksanakan tugasan, dan masih lagi menantikan perbincangan ataupun menyaksikan perbincangan kita pada pagi ini, mendapatkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan bagaimana nak berbelanja untuk raya yang bakal tiba ini, berbelanja dengan baik. Mungkin ada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita di rumah ataupun menyaksikan kita di mana-mana menggunakan peranti di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Terima kasih saya ucapkan, dan terus memberikan perhatian dan tumpuan atas majlis ilmu yang kita bawakan kepada anda. Baik, kita nak lihat soalan seterusnya ya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Kak Ju Zabidi. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Godaan untuk berbelanja atau membeli bukan hanya ketika kita berkunjung ke pusat membeli belah sahaja, namun pengguna internet juga mendedahkan kita dengan tawaran hebat dan menarik perhatian. Oh, betul Ustaz, betul. Okey. Dan soalannya, bagaimana cara untuk kita mengatasi sikap boros? Bila dua-dua ni dua-dua cabang ini bagaimana? Dan mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Kak Juzabidi atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan godaan. Bukan setakat kita pergi ke tempat tersebut, tetapi dalam kita membeli secara di atas talian juga godaannya lebih hebat daripada kita datang ke tempat itu, Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Ju kerana bertanyakan soalan tadi. Baik, alhamdulillah.
bila kita berbincang tentang jual beli online, kemudian secara pergi terus mungkin ke tempat-tempat tertentu yang kadang-kadang tu saya pun pelik juga, dia mesti nak kena pergi juga kan, nak kena keluar. Dia kata nak rasa material. Nak rasa material kan. Dia kata kalau tak pegang tak puas hati. Tu dah. Lepas tu ajak pula anak bongsu, anak sulung lagi, siapa lagi. Kalau ada mak ayah ajak semua kan. Jadi kita kata cuba elakkan. Pada waktu sekarang ini, waktu pandemik, waktu yang agak dalam keadaan kes yang meningkat tiap-tiap hari ini, jadi perhatikan betul-betul, jangan, kalau boleh bagus tadi bila disebut tentang secara online kan. Jadi bila kita sebut secara online ni sebenarnya dia ada beberapa perkara. Sebab online ni sebab itu dalam Islam ni dia ada daripada sudut perbincangan khusus tentang testimoni dan juga iklan secara online. Ini sebenarnya ada satu tajuk yang barulah, tajuk bab yang lain lah. Cuma kita tengok kadang-kadang tu tawarannya luar biasa. Kan ini memang diskaun dia tak masuk akal. Kan diskaun tak masuk akal. Ni betul tak masuk akal ni, tengok kan satu persatu. Satu. Yang kedua, lelaki pula dia cenderung kepada tempat yang sama. So statistik menunjukkan lelaki ni suka kepada tempat yang sama. Satu. Kalau wanita pula dia tukar-tukar tempat. Tukar-tukar tempat dan dia ni lebih cenderung kepada barang rasa yang ni pula lah tahun depan lain pula lah. Kalau lelaki ni tak apa, dia biasa je. Dia tukar colour je. Dia tukar colour je kan. Walaupun jenama sama kan. Jadi dia ada berapa kriteria itu. Dan so sebelum kita pergi membeli secara online tu ada beberapa perkara yang saya mungkin boleh list kan, boleh bersama-sama kita tengok. Yang pertama sekali perbandingan daripada sudut harga. Sebab tu sangat penting kita simpan list harga. Kalau dulu kita tengok apa, kita biasa pergi, ramai orang akan buang dia punya list tu. Kan bayaran berapa-berapa tu. Sebenarnya kalau kita pergi pada banyak tempat, kita akan tengok perbandingan harga yang sangat bagus sebenarnya. Yang ni 2%, 3%, 4%. Itu sebenarnya antara perkara yang sangat bagus digariskan oleh banyak, antaranya pusat pengguna dan sebagainya di Malaysia untuk kita membandingkan harga. So secara online, so kita tengoklah kalau sini berapa harga dia, kos perhantarannya berapa. Kan semua itu kita kena tengok daripada sudut perbandingan harga. Yang kedua, kita jangan ingat barang yang mahal pastinya berkualiti. Ini juga antara perkara yang kita mahal sikit lah tahun ni kan. Sebenarnya kalau kita tengok berapa banyak di luar sana ataupun secara online tu biasa-biasa je, maksudnya harganya, tapi kualitinya lebih. Kan ni kadang rupanya mahal tu bukan sebab apa. Mahal tu dengan sebab yalah tadi kan dah dimasukkan doktrin mahal mesti kualiti. So sebab tu orang akan beli. Jadi ini juga antara perkara kedua yang kita perlu perhatikan, mahal belum tentu berkualiti. Baik, yang kedua, yang ketiga, antara benda yang penting juga kita melihat daripada sudut sebenarnya jangan kita rasa benda itu adalah tujuannya ini yang paling terakhir yang kita nak beli. Ini yang kita nak paling pulun. Ni lagi 2 hari ni 50 jam lebih kurang ni. Yang ni kita nak pulun betul-betul, yang ni kita nak beli betul-betul. Pakat satu keluarga, jom kita duduk depan handphone, depan laptop, jom kita bincang apa sebenarnya hari ni kita nak beli. Jadi di sini kita kata kena kepada perancangan, kena kepada perbandingan, kena kepada beli suatu perkara tu bukan itu yang paling yang terakhir, maka kita kata insya-Allah kita kena tanam juga tahun depan ada raya lagi, tahun depan pun ada raya lagi, tahun 2028 pun ada raya lagi. Jadi yang itu antara perkara yang kita gariskan, kita perhatikan, kita tengok. Dan ini kalau kita sebut juga tentang membeli di pasar dan sebagainya dan perkara-perkara. Sebab tu kadang-kadang kenapa setengah-setengah barang itu dia murah pun kena tengok juga. Kadang-kadang dia aging. Aging ni maksudnya dia dah berumur. Pakaian ini kalau kita tengok, kalau dia tu umurnya lebih kurang dalam 2018 contohnya, tapi masih belum terjual ataupun apa, memang dia akan jual murah. Jadi bila kita pakai tu sekejap je dah koyak sana sini. So nak kena tengok juga daripada sudut material, tahun bila dan sebagainya. Ini kalau kita ada kemampuan untuk akses, untuk pergi kepada perkara itu. Dan itu antara pengguna yang bijak menggunakan internet, dan juga kena tengok kos perhantaran dan sebagainya. Sebab itu bagus. Tapi daripada sudut yang lain kena tengok beberapa perkara, dan ini merupakan salah satu daripada ujian kegairahan daripada sudut mata kita, kehendak kita dan sebagainya. Dan kita bimbang tadi dikaitkan dengan nafsu. Jadi bila sebut tentang nafsu ni, antara perkara yang Allah sebut dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah menyatakan kepada kita, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Itu Allah menyatakan, tidakkah kamu melihat berapa ramai manusia yang mempertuhankan nafsunya? So kalau tengok ni, semua nak beli ni. Kalau boleh satu-satu syarikat bandar tu dia nak beli semua kan. Jadi ini kita kata antara benda yang kita kena stop, kita kena tengok, kena perhatikan, kena tengok duit dalam akaun, kena tengok keperluan, kena tengok daripada sudut adakah ini bermewah, terlalu bermewah. Maka sebab tu kita kena rancang, perhati dan tengok betul-betul bila mana kita nak membeli secara online. Memang mudah tetapi bimbang takut menderita. Bincang,
dan juga lihat perbandingan harga itu adalah salah satu tanda pengguna yang bijak yang mana bijak dalam menguruskan keuangannya dan rancang baik-baik apa yang mahu dibeli untuk dia dan juga keluarganya. Dan sebagai kesempatan ini sebagai selingan berkenaan dengan persoalan yang ditanyakan tadi, dan juga Ustaz juga ada menyebut tadi berkenaan dengan waktu PKP, waktu dalam tempoh kita sekarang ni mengalami wabak COVID-19 yang sedang melanda, yang semakin hari semakin meningkat, semakin menggusarkan hati. Dan juga kita faham bila mana datangnya musim perayaan memang satu kegairahan kita nak pergi membeli apa semua kan, tapi kita berhati-hatilah, jangan terlalu gairah untuk keluar rumah. Dan kadang-kadang satu family dia pergi berhati-hati, kalau tanpa keperluan yang mendesak tak payahlah, kita duduk di rumah, dan kalau boleh macam kita Ustaz sebut tadi, boleh beli secara online di atas talian sahaja, dan kita duduk betul-betul depan laptop, depan telefon kita bincang apa yang nak beli, itu pun lebih menyeronokkan. Dan kita pun macam tadi juga ada disebutkan, memang kita ni nak rasa pakaian yang kita nak beli, nak tengok kasut yang kita nak beli tersebut, tapi dalam keadaan seperti ini maka kita berfikirlah sebaik-baiknya dan jangan kita menyebabkan diri kita termasuk ke dalam satu tempat yang mana menyebabkan mudarat sampai kepada kita. Stay at home, duduk di rumah, dan walaupun duduk di rumah tak pergi keluar, raya tetap jadi. Kan, raya tetap jadi. Baik, okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Omar. Ya, selamat hari raya kepada Ustaz dan Dai lah. Selamat raya. Selamat raya berilaan Dai lah. Kawasan PKP ke Haji? Ya, PKP. Kawasan PKP ke? Di Kuantan. PKP. Oh, Kuantan. Pekan tidak Ya. Silakan soalan tuan. Ya, jadi soalan saya begini Ya. Ustaz, kita ada statistik yang dikeluarkan oleh pihak Bank Negara yang mengatakan bahawa golongan yang paling ramai muflis ialah golongan muda, kerana satu sebabnya ialah penggunaan kad kredit yang berleluasa. Soalan saya Ustaz, kad kredit ini bukanlah lambang kemewahan, tapi ia menggalakkan membeli secara hutang. Jadi soalan saya, adakah garis panduan di dalam Islam mengenai hutang ini, kerana kad kredit ini cukup orang kata cukup hebat di segi pandangan, di segi kehidupan, mungkin melambangkan kemewahan, tapi tidak di sebaliknya, kerana dia menggalakkan hutang. Dan paling ramai ialah golongan muda yang muflis, di peringkat muda lagi sudah muflis kerana kad kredit ini. Jadi soalan saya itulah, apakah ada garis panduan yang perlu kita ikut untuk berbelanja secara hutang ataupun secara menggunakan kad kredit ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan berbelanja, had ataupun garis panduan berbelanja menggunakan kad kredit, yang mana mungkin juga kita boleh masukkan dalam perbincangan kita, berbelanja menggunakan kad kredit khususnya pada musim perayaan ni Ustaz. Memang akan cepat saja keluarnya, tapi dah apa orang kata garis panduannya Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid. Jadi sebenarnya ni sidang penonton catat elok-elok kan. Catat elok-elok. Ada 5 serangkai hutang ni, 5 serangkai ni penyakit ada jantung, ada kencing manis semua 3 serangkai kan. Hutang dia 5. 5 serangkai. Apa dia? Yang pertama sekali iaitu 3P dan 2K. 3P, 2K. Apa dia? P yang pertama adalah biasanya peribadi. So peribadi ni sebenarnya kadang-kadang pinjaman nak kahwin lah, pinjangan apa dan sebagainya, maka pinjaman-pinjaman itu kalau tidak ada keperluan peribadi, elakkan. Satu. Itu serangkai yang pertama. Yang kedua adalah P apa? P iaitulah tujuan untuk pendidikan. Yang pendidikan ni kadang-kadang sampai umur dah berapa sekian-sekian pun terpaksa, maka pada waktu tu ialah untuk pendidikan, tidak jadi masalah. Tetapi kita kena berhati betul-betul, kena tengok, kena buat selidik dan sebagainya. Itu P yang kedua. Yang ketiga, P yang seterusnya adalah daripada sudut pinjaman, daripada sudut apa? Iaitulah sudut kita melakukan satu perkara dengan kita buat P itu adalah P untuk mendapatkan kita punya, iaitulah pinjaman berkaitan dengan perkahwinan. P itu kan maksudnya untuk melakukan satu perkara yang bertujuan untuk sengajalah, maksudnya untuk menambah bebangan hutang dan sebagainya. Jadi sebab tu kadang-kadang para ulama fiqh ataupun para pakar-pakar ekonomi bincang kan, maksudnya kalau boleh tak payah hutang lah kalau kahwin apa semua tu, cuba kumpul dulu, cuba cari apa-apa, buat kerja dan sebagainya ataupun tambahan pekerjaan supaya kita dapat yang sepatutnya. Baik, itu 3P. Kemudian kita pergi kepada K pula, iaitulah K yang seterusnya adalah daripada sudut kenderaan.
ataupun dipanggil sebagai motor, kereta, ni biasanya akan menjerat ramai. Kan dia nak upgrade, ramai orang beli kereta rupanya hari raya ni. Kan? Tengok dekat ni sekian-sekian dia check, dia tengok, ni boleh beli ni. Ya, tawaran raya kan. Tawaran raya walaupun tak berjalan. Okay. Sebab tu kadang-kadang bila mana pakar-pakar ekonomi buat, biasa musim perayaan ni dia akan bertambah makanan, kemudian akan bertambah daripada sudut perhiasan, kemewahan tu, dan kemudian juga rupanya daripada sudut kenderaan. Maksudnya kalau kos tol apa semua tu pergi raya itu cerita lain. Ni rupanya PKP pun bertambah juga daripada sudut kenderaan. Dan yang ketiga, yang keempat, nak mewah. Kita biasanya kena ada apa? Nak mewah? Nak mewah mesti ada kad kredit. Kad kredit. Tuan-tuan, kalau kita tengok macam Haji sebutkan tadi banyak muflis. Sebenarnya yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia 2019, yang banyak muflis ini lebih kurang dalam hampir 90,000 rakyat Malaysia telah diisytiharkan muflis. Bukan 90,000, 900,000 rakyat Malaysia yang diisytiharkan muflis. Maksudnya menunjukkan sangat kritikal, dan 70% daripada itu adalah daripada golongan lelaki. Ayah di luar sana, orang-orang muda, lelaki, pastikan betul 70% adakah anda termasuk dalam golongan muflis itu, dan 30% daripada kalangan wanita. Dan yang paling masalah sekali adalah apa dia? 56% adalah daripada golongan Melayu Islam. 56%. Ya, maksudnya yang telah pun dimufliskan. Dan bila kita sebut tentang kad kredit tadi, itu sangat perbincangan yang panjang, tapi kita kata secara ringkasnya kalau kad kredit konvensional haram, difutuskan oleh Majma' Fiqh Islami pada Fatwa 108 pada nombor 63, haram, tetapi daripada sudut kita penggunaan kita itu sangat bahaya sebenarnya. Sebenarnya Malaysia pernah ada 11 juta pemegang kad kredit dalam satu masa. Tahun bila tu? Saya rahsia kan. Tapi tuan-tuan kena cari. 11 juta. Setiap orang tu boleh kata ada 5 kad kredit. 5 ni kena cari ni kan. Mana nak pakai? Jadi ini benda yang boleh, sebab tu dalam statistik yang dikeluarkan oleh AKPK, dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi, antara benda yang menyumbang kepada muflis adalah kad kredit. So maksudnya belanja betul-betul, tengok betul-betul, kalau boleh jangan hindarkan guna kad kredit, apatah lagi konvensional yang telah diputuskan haram. Tapi kalau kad kredit daripada dikeluarkan oleh kewangan perbankan Islam, itu pun kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kita tak ada duit sebenarnya, tapi kita beli lebih, kita bahagia sekarang tapi merana waktu akan datang. Itu kita kena tengok dan kena perhati betul-betul, insya-Allah. Pinjaman ataupun hutang 5 serangkai, peribadi, pendidikan, perkahwinan, kenderaan dan juga kad kredit yang mana boleh menjerat kita. Walaupun nampak mudah ataupun senang pada ketika ini, tapi menjerat pada masa akan datang. Baik, sidang penonton keluarga besar Tahniah Ustaz, kita berehat seketika dan kita saksikan kapsul Ramadan bersama Ustaz Don dengan tajuk Ramadan Terbaik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramadan terbaik. Sudah hampir 20 hari lebih kita duduk dalam bulan Ramadan ini. Apa khabar iman tuan-tuan? Saya tanya, apa khabar iman saya? Apakah kita rasa sekarang ini kalau kita tinggalkan Ramadan atau Ramadan tinggalkan kita istiqamah boleh baca Quran macam kita baca tiap-tiap malam? Kalau tanya saya sendiri pun belum pasti. Adakah Ramadan tinggalkan kita boleh bangun malam sama macam kita bangun sahur? Kalau tanya saya pun kata saya pun belum pasti lagi. Tapi ada satu perkara yang pasti, iaitu Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Yang berlalu adalah kenangan indah untuk hari ini. Yang akan datang belum tentu kita akan jumpa. Yang ada ialah saat kita bersama sekarang, sama-sama menghitung hari akhir kita sebelum Ramadan meninggalkan kita. Masih ada ruang untuk kita memasakkan dalam diri kita kesungguhan untuk menghabiskan bulan Ramadan dengan sehabis baik. Ingat tak macam mana kita sebut dulu, hidup umpama lari maraton?
Sekarang kita dah nampak garisan penghujung. Jom kita lari bersungguh-sungguh sama-sama. Kita habiskan larian maraton Ramadan kita ini dengan amalan yang terbaik yang kita boleh bagi. Yang mana yang lagi sikit nak khatam Quran, jom khatam Quran betul-betul. Mohon doa sungguh-sungguh. Yang mana yang teringin nak bangun tarawih lebih daripada 20 rakaat, barangkali silakan cuba buat. Dan bagi mereka yang rasa nak kontrol nafsu sehabis baik, jom kita kawal nafsu kita sehabis baik dalam masa yang berbaki ini, supaya kita memastikan betul-betul Ramadan tinggalkan kita dalam keadaan kita dimuliakan oleh Allah dengan pengampunan daripada Allah. Jangan Ramadan meninggalkan kita dalam keadaan kita di kalangan mereka yang dihina oleh Allah. Seperti hadis Nabi, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarlah. Celaka satu orang, berlalu Ramadan 30 hari tapi dia sikit pun Allah tak ampun dosa dia. Sebaliknya marilah kita pergi kepada mereka yang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jom kita pergi dengan kumpulan ini. Siapa yang menghidupkan Ramadan siangnya, malamnya dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Semoga Ramadan ini jadi yang terbaik untuk kita. Ampun maaf daripada kami. Semoga Allah mengampun dan memaafkan kita. Dan jangan keluarkan kita daripada kenikmatan ini. Biarkan kita rasa lazatnya berbaki beberapa hari ini. Jangan Allah padamkan dia, ya Allah, daripada hati ini. Kerana hati ini pasti akan rindu. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sedang menonton, semoga Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam diri kita dan mudah-mudahan tidak dipadamkan rasa kenikmatan dan kemanisan yang berada di dalam hati ini untuk bulan Ramadan, dan kita menghayati segala apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam bulan Ramadan, dan pastinya kita akan rindu pada Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Mungkin itu sedikit daripada rumusan ataupun kesimpulan atas kapsul yang anda lihat sebentar tadi bersama dengan Ustaz Don, yang mana mengetuk pintu hati kita untuk memanfaatkan berbaki masih lagi 2 hari di dalam bulan Ramadan sebelum menjelang raya yang bakal tiba 1 Syawal. Yang mana pagi ini kita bincangkan berkenaan dengan perbelanjaan pada hari raya, yang mana kita nak memberikan satu garis panduan kepada penonton-penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, supaya beringat ketika mana nak berbelanja, jangan terlampau boros dan jangan terlampau kedekut. Pertengahan bersederhana, dan itu yang terbaik diajarkan oleh agama. Baik, sedang penonton, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Romli Ali. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, apakah pandangan Islam tentang berbelanja raya untuk meraihkan anak-anak yatim dan orang yang tidak berkemampuan tanpa mengira perbelanjaan diri sendiri bagi yang mampu semata-mata untuk menggembirakan mereka? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Tuan Romli atas soalan yang ditanyakan tentang dia ni tak fikir pun tentang diri dia. Dia kata tak apa, kalau aku tak sempat beli pakai baju tahun lepas pun tak apa, tak kisahlah. Janji aku nak menggembirakan orang lain yang berada dekat dengan aku. Anak-anak yatim kan, orang yang tidak berkemampuan, dan juga mungkin ada sesetengah ataupun ada golongan bapa ataupun ayah ataupun suami, dia lepaskan dulu anak-anaknya, familynya dulu, barulah dia fikir tentang diri dia. Kadang-kadang Ustaz tak sempat beli untuk diri dia, dia pakai yang 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Sedikit pandangan dia Ustaz, silakan.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Ramli. Ya. Baik, jadi bila kita berbincang tentang satu perkara, tentang belanja raya, kemudian tentang anak yatim dan orang-orang fakir miskin, sebenarnya kalau kita tengok daripada maqasid, tujuan kenapa zakat itu sendiri, sebab tu kalau kata Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Imam Ibn Qudamah bila bincang, sebenarnya siapa yang kena keluarkan zakat fitrah? Iaitulah kata Imam Ibn Qudamah dan juga Imam Nawawi rahimahullah, sesiapa yang mempunyai makanan pada malam raya dan pada keesokan hari raya, maka pada waktu tu dia kena keluarkan zakat fitrah. Tapi sesiapa yang mana tak memiliki, maksudnya kalau cerita tentang anak yatim, tentang fakir miskin, orang yang mana dalam keadaan kesusahan tadi tidak memiliki, maka mereka yang terima zakat. Mereka yang terima zakat, bukan mereka yang memberi zakat. Sebab itu ceritanya tentang zakat fitrah. Jadi kalau kita melihat daripada sudut Islam itu sendiri, rupanya Islam itu memberi kesempatan dan memberi juga kepada mereka yang mana berkait rapat tentang orang yang berada di sekeliling kita. Jadi kalau kita tengok dalam banyak urusan berkaitan dengan harta manusia ni, ada di situ portion bahagian tertentu yang akan diberikan kepada fakir miskin tadi tu, ataupun anak yatim yang memang fakir miskin tadi. Kalau tengok contohnya hari raya korban, daging korban agihannya macam mana, kalau tengok zakat harta, kalau tengok zakat fitrah, kalau tengok juga infak, tengok juga derma wakaf, maka ada dia punya bahagian kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi kalaulah sampai tahap kita kata tadi, kita fikirkan juga untuk anak yatim, fikirkan juga untuk orang-orang fakir miskin yang berada di sekeliling kita, maka ini antara perkara yang sangat bagus daripada sudut penstrukturan kita punya duit itu. Sebab tu pakar-pakar ekonomi mereka bincang tentang isu berapa nisbah ratio kita. 60% kebiasaannya adalah untuk perbelanjaan kita, kenderaan, hutang apa semua. 20% adalah berkait rapat dengan kalau kita ada sikit pelaburan ataupun apa. 20% adalah ataupun bagi dua lagi 10%, maka itu adalah untuk sumbangan kita, untuk wakaf kita kepada anak yatim dan sebagainya, zakat kita ataupun infak kita. Maka itu antara orang yang sangat bijak berbelanja. So berbelanja di sudut apa? Bukan sekadar dekat dunia, tapi rupanya dia pun berbelanja untuk akhirat, untuk saham pahala dia, akaun dia di hari akhirat kelak. Jadi itu kita melihat daripada sudut yang pertama. Sudut yang kedua, sebagai seorang bapa tadi kalau disentuh kan, sebagai seorang bapa dia selesaikan dulu anak dia dan sebagainya. Kata Imam Nawawi rahimahullah dan juga Imam Asy-Syaukani ketika mana membahaskan tentang isu ni, sebenarnya siapa yang kita kena tanggung? Kan, adakah mak ayah juga termasuk, ataupun sebenarnya anak-anak dan isteri saja sudah cukup, ataupun bagaimana? Kata Imam Nawawi rahimahullah, wajib untuk seorang bapa yang mana kalau dia mampu untuk menanggung semua ini. Kebetulan mak ayah pun fakir miskin juga, maksudnya bukan fakir miskin tapi tak mampulah daripada banyak perkara, maka dia kena tanggung juga sebenarnya. Tapi dia kena ada penyusunannya. Sebab tu dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, Nabi SAW bercerita tentang, ataupun dalam riwayat daripada Abdullah bin Amr al-As, hadis sahih dalam riwayat Imam Tirmizi, cerita tentang abda'u bin nafsik, infak pada diri kamu dulu, kemudian siapa? Kemudian fa in faddala syai'un fa bi ahlik. Kalau lebih daripada itu, kamu kena infak belanja kepada ahli keluarga kamu. Kemudian siapa? Fa in faddala, maka falidhil qarabatik, maka hendaklah kamu infak pada kaum kerabat kamu. Maksudnya kita ada penyusunan. Jadi penyusunan di situ supaya kita bijak siapa yang kita nak berbelanja, siapa yang kita nak infak, siapa yang kita nak bagi sedekah dan sebagainya. Maka itu menyebabkan kita insya-Allah bijak dunia, bijak akhirat lah. Kerana kita dah tahu, kita dah susun, kita tahu hadisnya, kita tahu ilmunya, dan mudah-mudahan insya-Allah beri berkat dalam kehidupan, khususnya dalam isu berkaitan dengan harta dan keuangan kita. Masya-Allah. Benar, itu bijak dunia dan bijak akhirat kata Ustaz. Baik, ada pemanggil di talian sedang menanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Haji Tukinon. Tuan Haji Tukinon. Ya, silakan soalannya tuan. Persoalannya begini Ustaz. Okey. Saya tak pandangan Ustaz dalam penjelasan lah. Yang ni duit memang tak berapa cukup lah Ustaz. Ada pun ada tapi cukup ngam-ngam aja. Jadi sekarang Ustaz dia nak berbelanja, terpaksa kena berhutang. Maknanya kalau berhutang tu jadi bebanan Ustaz. Dia kata alasannya apa Ustaz? Tahun sekali saya nak beraya jadi nak hutang. Adakah boleh dalam keluarga macam mana? Kalau minta pandangan Ustaz lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Dia kata setahun sekali, jadi dia kata dah tak ada kemampuan, dah tak ada duit, tak apa berhutang je lah, sebab dia kata setahun sekali nak raikan. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit pandangan berkenaan dengan situasi ini Ustaz. Silakan.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebab tu para ulama antaranya Imam Ibn Ashur, Imam Asy-Syatibi sebelum tu lagi, mereka buat satu kitab khusus berkaitan tentang maqasidus syariah. Maqasid syariah ni maksudnya penyusunan bagaimana kita menguruskan kehidupan kita, apa yang pertama kita nak letak, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi kalau kita melihat daripada sudut yang kedua, iaitulah perbincangan berkaitan tentang menjaga diri. So menjaga diri ni kadang-kadang betul kita terpaksa berhutang untuk makan. Ada pada ketikanya. Tetapi di sini kalau kita melihat juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Al-Bukhari dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang untuk makan. Nabi pernah menggadaikan baju besi Nabi untuk berhutang untuk membeli makanan. Jadi di sini maksudnya kalau di sana ada betul-betul keperluan untuk kita berhutang, tapi bukan untuk bermewah. Katalah biasa kita makan okey je, tak ada masalah, tiba-tiba hari raya nak beli kambing pula lah, berhutang lah. Contohnya buat kambing golek, itu cerita lain tu. Cerita lain. Jadi daripada sudut asalnya kita kata cukup sekadarnya, dan di sana ada keperluan untuk berhutang, maka ia diharuskan. Tetapi kita kena ingat kepada siapa kita berhutang, di mana kita berhutang, apa keadaan kita berhutang, maka semua tu kita kena perhatikan, kena tengok sungguh-sungguh. Dan Islam tidak menghalang untuk kita berhutang. Sebab tu kalau kita tengok daripada surah Baqarah ini menceritakan tentang apa? Cerita tentang harta, infak, sedekah, kemudian masuk pada ayat 275 cerita tentang haramnya riba, kemudian cerita pula tentang boleh berhutang. Jadi boleh berhutang tu pula kadang-kala adalah dengan sebab-sebab tertentu diharuskan. Maka untuk menjaga diri kita, untuk memberi sedikit kegembiraan kepada anak mungkin, kepada isteri kita, maka dalam keadaan yang demikian harus hukumnya. Tetapi jangan sampai kita berlebihan dan akhirnya kita hutang tu kita tak fikir macam mana nak bayar nanti. Bila berhutang kena fikir macam mana struktur kita nak bayar. Kan, mampu tak bayar? Contohnya, katalah kita hutang contoh 500 contoh. Biasanya hutang-hutang raya ni dengan kawan-kawan lah. Nak buat bank mana boleh kan? Pergi kat bank, saya nak hutang raya, tak boleh. Dengan kawan-kawan lah kan. Saya pinjam kat da'i pinjam kat saya sebagai contoh. Maka yang tu kena tengok betul-betul macam mana keadaannya, dan ini perspektif yang kita perlu perhatikan. Satu. Yang kedua, orang sirim pun kena tengok jugalah. Kan, kadang-kadang tu, saya tak nafikan, walaupun rumah kadang-kadang sama, tapi kita tak tahu jiran tu hilang kerja, jiran tu kadang-kadang dalam keadaan yang banyak kesusahan-kesusahan dia. Jadi tolong-tolonglah jenguk-jenguk dan tengok-tengok jiran kita. Kata orang, rumahnya sama tapi isi dalamnya berbeza. Isi dalam berbeza. So kena tengok betul-betul tu. Jadi daripada sudut asasnya kena perhati, kena tengok, tengok lama tak keluar jiran kita ni. Perhati tengok, rupanya hilang kerja, kan, rupanya hilang pendapatan. Jadi sebenarnya apalah salahnya untuk kita dalam bulan Ramadan masih berbaki, kita sebut Nabi itu dermawan, Nabi suka menginfak, lebih lagi bulan Ramadan, maka pada waktu itu dalam keadaan itu kita cuba tengok daripada sudut perspektif itu untuk kita bantu orang yang berada di sekeliling kita. Ini sangat penting sebenarnya. Sangat penting daripada sudut membina kesejahteraan ekosistem orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, supaya semua tu insya-Allah dibantu dan juga dihargai daripada sudut yang pelbagai insya-Allah. Di musim perayaan berhutang untuk melepaskan bebanan itu maka dibolehkan, tapi untuk bermewah-mewah itu yang patut diteliti balik dalam kehidupan kita. Baik, ada pemanggil juga di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Rubiza Abu Bakar. Puan Rubiza Abu Bakar. Silakan soalannya puan. Saya nak tanya, apa hukumnya jika seorang isteri itu dia berbelanja untuk raya, macam keperluan untuk dia ke anak dia ke, tanpa pengasuhan suami dia? Pakai duit isteri ataupun duit suami? Pakai duit suami, suami. Pakai duit suami lah ya. Ya saya. Okey, baik. Itu saya soalannya. Selamat Raya Dai Ustaz. Selamat Raya. Ya, terima kasih Puan Rubiza atas soalan yang ditanyakan. Berbelanja raya tanpa pengetahuan suami untuk anak, untuk diri dia, tapi tanpa pengetahuan suami guna duit suami. Tapi Ustaz boleh bahagikan dua lah kan? Mungkin guna duit dia ataupun guna duit suami. Jadi macam mana situasi ini Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Ruby tadi. Ya, Puan Rubiza. Jadi bila kita bincang tentang siapakah sebenarnya yang kena mengeluarkan belanja, maka kalau kita lihat di situ terutamanya adalah suami lah. Kerana suami ini adalah yang memberikan nafkah, sama ada kepada anak-anak ataupun pada isteri. Maka nafkah di sini maksudnya apa? Iaitulah sekadar cukup nafkah yang dia ada, sekadar cukup apa yang dia makan, dia minum, maka itulah nafkah sebenarnya. Cuma Islam tidak menggariskan tentang
berapakah dia punya nafkah itu. So nafkah di sini ceritanya nafkah di sini adalah nafkah yang bulanan ataupun harian dan sebagainya lah, makan, minum dan sebagainya. Tapi adakah raya itu lebih nafkahnya? Kan? Maksudnya kena belanja lebih. Okey. Perkara pertama yang kita kena perhatikan juga dekat sini adalah adakah dengan sebab suami itu langsung tak nak keluar belanja ataupun tak ada bajet ataupun bagaimana? Ataupun terlupa ataupun mungkin ada suami yang kedekut. Kedekut. Maksud raya no bajet, no raya kan contohnya. So ada juga yang jenis seperti itu. Okey, so kita tengok beberapa keadaan. Kalau jenis suami yang memang dia ni agak kedekut untuk keluarkan belanja, makan pun kadang-kadang bukan sebab sengaja, memang sikap begitu, maka kalau kita tengok Sayyidatina Hindun pernah mengadu ketika mana suaminya Abu Sufyan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, iaitulah kata beliau rajulun syahih. Rupanya Abu Sufyan ni adalah seorang lelaki yang sangat kedekut. Haji Bakhir tu bawah lagi. Syahih tu lebih atas daripada Haji Bakhir. Dia punya kedekut dia. Kan? Itu dalam kaedah bahasa Arab lah. Jadi sangat kedekut. Jadi dia pun mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, boleh tak aku ambil daripada harta suami aku ni dan kemudian aku infakkan ataupun aku beli sekadar makanan yang cukup?" Kemudian kata Nabi, "Innama yakfiki." Cukuplah engkau ambil itu sekadar untuk engkau wa waladik dan juga untuk anak-anak engkau. Maksudnya tanpa pengetahuan Abu Sufyan pun dia boleh ambil. Faham. Dengan sebab suaminya yang kedekut tadi. Satu isu. Isu yang kedua bukan kedekut. Memang sengaja rasa nak tambah lagi ni, tengok kat mana dalam poket suami. Suami letak kat mana dia punya wallet dia, kan tempat simpan duit dia, isteri dah tengok dah. Jadi yang ni kita kata tidak dibenarkan daripada sudut syarak. Tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana dia nanti akan memberi, pertama sebenarnya betul kita kata daripada sudut duit suami, duit isteri. Betul daripada satu sudut. Daripada sudut yang lain, ada benda yang kita kadang-kadang melebihi keperluan. Melebihi perkara-perkara yang sepatutnya nak bermewah-mewahan tanpa pengetahuan suami, maka itu antara benda perkara yang dilarang. Walaupun suami itu mencari nafkah, suami itu mencari perbelanjaan, tetapi tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Jadi suami kena bentang bajet, kena kata ni bajet raya kita PKP ni macam mana, so baju macam mana, kuih raya macam mana, so sekadar bajet itu sudah cukup. Betul. Jangan nanti okey, isteri dah ada rancangan dah, tak apa, aku nak tambah 200 lagi, nanti aku ambil duit suami. No, tak boleh. So kita cukup dengan sekadar bajet, jauhi melampau kemewahan-kemewahan yang tak sepatutnya, dan kita kena perhatikan betul-betul belanja itu sekadarnya, dan duit suami itu betul boleh digunakan, tetapi kalau untuk bermewah tadi semua, maka yang itu tidak diharuskan daripada sudut perbincangannya di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan bagaimana persoalan ketika mana mungkin ada di antara kita yang mengambil duit suaminya untuk berbelanja. Maka berkata Ustaz tadi, kalau memang suaminya kedekut itu, maka dibolehkan saya. Tapi kalau contoh suaminya mungkin terlupa dan sebagainya, maka tidak boleh. Maka mintalah bagi tahu pada suami ada perkara ataupun ada benda yang nak dibeli. Dan cantik Ustaz kata tadi, bila mana kena bentang bajet, tengok setakat mana mampu, setakat mana boleh, apa yang nak dibeli, apa yang boleh dibeli, apa yang patut dibeli, kan, itu patut diuruskan dengan baik. Berbaki bersih lagi 2 hari untuk kita menyambut raya yang bakal tiba. Pengurusan dan juga perancangan itu sangat-sangat diperlukan. Baik, bila sebut tentang perbincangan bagaimana yang dikatakan berbelanja raya dengan baik, sudah pastinya ada di antara kita yang mana bila mana berbelanja ini dia mudah untuk terikut dengan gaya semasa, dan juga bila mana dia berbelanja itu menyebabkan dia rasa macam tak cukup, dan akhirnya dia rasa beban di akhirnya. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton bagaimana nak elakkan kita ini supaya kita ni bukanlah jenis orang yang mana mengikut sangat kepada trend semasa. Sebaliknya kita lihat dulu bagaimana keperluan ataupun keuangan kita yang mencukupi pada ketika itu, khususnya PKP Ustaz, berkaitan dengan trend semasa. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya kalau kita tengok daripada sudut statistik yang dibuat oleh UPM, UPM bila mana mereka tengok daripada sudut statistik, sebenarnya 81.1% masyarakat Malaysia bila mana pada musim perayaan mereka akan belanja 2 kali ganda. Dua kali ganda daripada perbelanjaan yang biasa, kehidupan biasa, kebiasaannya. Jadi ini kita kata daripada meningkat kepada 81.1% tadi, menunjukkan kita ni memang sebenarnya dah plan dah kan, raya tu memang nak kena belanja lebih kan, daripada mungkin pakaian, baju, makanan dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang kalau boleh kita masuk dalam bajet keluarga tahunan, okeylah. So belanja tahun-tahun tu berapa sekian-sekian, tapi sekadar mana yang kita mampu. So kalau ditanya tadi, pertama kita buat betul-betul bajet selama setahun. So ada berapa kali raya, so berapa kita nak keluar. Dan sebenarnya
kalau kita tengok 76% bajet yang dibuat tu tak ikut pun. Itu masalah tu. 76% yang dikeluarkan oleh statistik oleh PIC, oleh Bank Negara, bawah Bank Negara menunjukkan 76% kita buat bajet tapi kita tak ikut bajet tu. Jadi tak ikut bajet ni merupakan satu benda yang macam kita contohnya lah, kita kata kita dah buat plan elok-elok, kita tak ikut. Kan? Jadi rugilah, dan rugi kita akan beri kesan pula kepada kehidupan kita. Sebab tu bukan senang. Buat bajet mungkin senang, tapi nak ikut bajet. Itu perkara pertama yang kita kena tengok dalam urusan berkaitan tentang keseimbangan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok juga daripada sudut adakah ini merupakan satu perkara yang kalau tak ada ni kira macam mana? Tak meriah raya ke, tak jadi raya ke, macam mana? Ke kalau tak ada pun kira okey, jadi je raya. Itu pun kena timbang tara juga. So maksudnya setiap perkara yang kita nak beli, item yang kita nak tengok, perkara-perkara yang kita nak tambah dalam koleksi hari raya, baju, pakaian sebagainya, maka kena perhatikan betul-betul daripada sudut adakah ini satu perkara yang berlebihan, adakah satu perkara yang mana ia ni kalau tak ada pun okey je, tak ada masalah, ataupun bagaimana. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat juga daripada sudut penstrukturan berkait rapat dengan isu perbelanjaan ini adalah apa dia? Iaitulah berkait rapat dengan kita punya fikiran, dan kita cerita tadi tentang trend. Kita sebenarnya tak ada masalah untuk ikut trend. Ikutlah mana-mana yang boleh ikut. Tapi jangan sampai kita ikut trend itu adalah, contohnya kalau pakaian ni sebenarnya Nabi SAW simple saja. Simple. Ada jubah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah bawa satu jubah kain sutera, bawa pada Nabi SAW. Nabi kata la khalaqalah. Ini adalah satu pakaian yang mana orang tak boleh pakai. Maksudnya jubah pada sutera. So pada hari raya tu, pada hari raya. Jadi Sayyidina Umar Khattab bila bawa pada Nabi SAW, bukan bermakna Nabi kata jangan pakai pakaian baru, kan, jangan pakai jubah baru, tapi sebenarnya maksudnya apa? Tak boleh pakai daripada sutera. Jadi menunjukkan Nabi itu meraihkan mereka nak baju baru apa semua, tapi kita kata ikut trend, ya silakan, tetapi jangan sampai kita dalam keadaan ada orang kata nanti akan ada orang kata kita tak payah ikut trend lah, kita pakai je baju Melayu apa yang ada 4 sekarang ni ada kurta, ada apa semua, tak payah itu semua baru ni, kita pakai yang lama. Boleh tak pakailah kurta ke apa ke sebagainya, tapi kita kena tengok 3 perkara yang saya sebutkan di awal tadi. Kita punya bajet, kita punya mengikut bajet, dan kemudian kita punya kemewahan, dan juga kita punya keperluan, dan juga apa perkara yang berkait dengan pengurusan kewangan kita itu sendiri. Wallahualam. Lihat pada 3 perkara yang saya kongsikan kepada kita tadi. Kalau beli ini apakah jadinya, kalau tak beli adakah raya tak jadi ke, macam mana? Kena tengok yang itu. Sebab kita takutlah bila mana kita raya, hari pertama kita seronok, 30 Syawal kita telah pun menjadi manusia yang runsing. Di akhirnya memikirkan bagaimana nak menyelesaikan hutang piutang yang telah kita miliki. Baik, sedang menonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz. Kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.